Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua kita dalam program Kelantan Ikhlas. Pada slot kali ini, pelajar akan bersama saya, Cikgu Cik Norainu binti Cik Mat untuk mata pelajaran sains tingkatan 2 2021. Pada hari ini, Cikgu berharap semua pelajar sihat dan sentiasa bersemangat dan bersedia untuk belajar dengan cikgu. Untuk slot bersama cikgu hari ini, kita akan belajar Sains Tingkatan 2, Bab 1, 1.2 Pengelasan Organisma. Kita akan fokuskan kepada semua isi penting bagi tajuk ini. Dan kita juga akan melihat beberapa contoh berkaitan dengan tajuk ini. Sebelum kita mendalami tajuk pengelasan organisma ini, cikgu ingin tekankan kepada pelajar. Salah satu cara untuk kita cepat memahami, mengingati, menguasai sesuatu tajuk, pelajar perlu mengetahui objektif pembelajaran. Supaya pelajar mudah untuk mengingati semua isi yang berkaitan dengan tajuk ini. Standard pembelajaran kita ialah pengelasan organisma. Dalam 1.2.1 membezakan organisma dengan kekunci dikotomi berdasarkan ciri-ciri sepunya. Dan 1.2.2 mencirikan kumpulan taksonomi utama. Mari kita lihat seekor ayam. Adakah pelajar setuju sekira cikgu katakan ayam berada dalam kumpulan burung? Kenapa ya? Jom cikgu huraikan dalam tajuk ini. Baiklah para pelajar, dalam tajuk pengelasan organisma ini, pelajar perlu tahu tentang organisma. Organisma dibahagikan kepada dua kumpulan utama, iaitu haiwan dan juga tumbuhan. Ya, bagi pengelasan haiwan. Haiwan ni dibahagikan kepada dua kumpulan utama, iaitu vertebrata dan invertebrata. Bolehkah pelajar berikan perbezaan antara dua kumpulan haiwan ini? Ya, pandai. Vertebrata ialah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Ia mempunyai rangka dalam yang menyokong badannya. Bagaimana dengan invertebrata? Invertebrata pula ialah haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Invertebrata ini merupakan kumpulan haiwan yang paling banyak bilangannya di dunia ini. Seterusnya, kita lihat haiwan yang bertulang belakang. Bagi haiwan yang bertulang belakang, haiwan ini dibahagikan kepada 5 taksonomi utama, iaitu mamalia, reptilia, burung, ikan dan amfibia. Seterusnya, pelajar-pelajar, kita bincang tentang mamalia. Mamalia ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya seperti yang berikut, iaitu homoiotherma, iaitu haiwan yang suhu badannya malar. Malar ni maksudnya suhu badan dia tidak berubah-ubah mengikut suhu persekitaran. Badan mamalia pula diliputi oleh bulu-bulu halus dan rerambut. Mamalia ni melahirkan anak dan menyusukan anak. Haiwan dalam kumpulan mamalia melakukan persenyawaan dalam. Contoh mamalia
Apa dia pelajar? Ya, seperti gajah, zirafah, harimau, kuda dan orangutan. Okey, seterusnya kumpulan vertebrata yang kedua. Kumpulan vertebrata yang kedua pula ialah burung. Kenal tak pelajar burung? Ya, ada pelbagai burung. Burung ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya seperti berikut, iaitu homoiotherma. Apa homoiotherma tadi pelajar? Ya, suhu badan dia tidak berubah. Okey, suhu badan dia tetap. Badannya diliputi dengan bulu pelepah yang boleh mengekalkan suhu badannya. Ia mempunyai sayap dan kepak yang membantu sesetengah burung untuk terbang. Ingat pelajar, bukan semua burung tu terbang. Bukan semua burung boleh terbang. Sesetengah burung boleh terbang. Burung bernafas menggunakan peparu. Ia menghasilkan telur yang bercengkerang keras. Kumpulan burung melakukan persenyawaan dalam. Macam mana pelajar? Tahu tak apakah contoh burung? Boleh tak pelajar berikan apakah binatang yang tergolong dalam kumpulan burung? Contoh burung adalah seperti itik, burung hantu dan burung kakak tua. Seterusnya, bagi kumpulan reptilia pula. Reptilia ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya yang berikut, iaitu poikilotherma. Apa dia poikilotherma tu? Poikilotherma ialah organisma yang mempunyai suhu badan yang tidak dipengaruhi oleh suhu persekitaran. Ia berubah-ubah pelajar suhu badan dia. Okey, mengikut suhu persekitaran. Badan reptilia bersisik dan berkulit keras. Ia bernafas menggunakan peparu. Reptilia ni dia menghasilkan telur yang bercengkerang dan melakukan persenyawaan dalam. Boleh pelajar bagi tahu cikgu apa dia contoh reptilia? Ya, contoh reptilia adalah seperti buaya, ular dan juga penyu. Seterusnya pelajar, kumpulan ikan. Bagi kumpulan ikan pula ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya yang berikut, iaitu poikilotherma. Suhu badannya berubah-ubah mengikut suhu persekitaran. Badannya dilitupi dengan sisik keras yang berlendir. Ia bernafas menggunakan insang. Kumpulan ikan ini bertelur dan melakukan persenyawaan luar. Contoh ikan adalah seperti ikan keli, belut dan ikan kerapu. Seterusnya, mari kita lihat pula kumpulan amfibia. Bagi kumpulan amfibia, ia mempunyai ciri-ciri sepunya seperti yang berikut. Poikilotherma. Amfibia boleh hidup di air dan juga di darat. Badannya diliputi dengan kulit yang lembap. Anak amfibia iaitu berudu, ia bernafas melalui insang. Manakala dewasa amfibia, dia bernafas melalui insang jika dia duduk dalam air dan kulit yang lembap jika dia berada di darat. Amfibia menghasilkan telur yang berlendir dan ia tidak bercengkerang. Amfibia ni pelajar, ia melakukan persenyawaan luar. Apa dia contoh amfibia? Ya, contoh amfibia adalah seperti katak, salamander dan kodok. Seterusnya pelajar, sebentar tadi kita bincang tentang vertebrata. Vertebrata, haiwan yang bertulang belakang. Sekarang
kita bincang pula tentang invertebrata. Haiwan invertebrata ini ialah haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Bagi haiwan invertebrata, ia terbahagi kepada dua taksonomi utama, iaitu invertebrata berkaki dan invertebrata yang tidak berkaki. Seterusnya, invertebrata yang tidak berkaki. Kita akan belajar tentang invertebrata yang tidak berkaki. Invertebrata yang tidak berkaki ni pelajar, ia terdiri daripada invertebrata yang mempunyai 3 pasang kaki dan lebih daripada 3 pasang kaki. Invertebrata yang mempunyai 3 pasang kaki contohnya adalah seperti lipas, semut dan rama-rama. Manakala invertebrata yang lebih daripada 3 pasang kaki adalah seperti lipan, udang, labah-labah dan juga kalajengking. Seterusnya, mari kita lihat pula invertebrata yang tidak mempunyai kaki. Invertebrata yang tidak mempunyai kaki ni kita kelaskan kepada 2 ya pelajar-pelajar, iaitu badan yang bersegmen dan badan yang tidak bersegmen. Invertebrata yang badannya bersegmen adalah seperti cacing tanah, cacing pita dan juga lintah. Manakala invertebrata yang tidak bersegmen adalah seperti tapak Sulaiman, siput dan juga karang laut. Okey, seterusnya sebelum kita teruskan kepada pengelasan organisma, di sini cikgu nak terangkan tentang tumbuhan. Tumbuhan ni kita ada 2 jenis, iaitu tumbuhan vaskular dan tumbuhan tanpa vaskular. Pelajar tahu tak apa dia tumbuhan vaskular? Tumbuhan tanpa vaskular? Jom cikgu terangkan. Tumbuhan vaskular ialah tumbuhan yang mempunyai sistem vaskular yang mengangkut air dan makanan ke seluruh bahagian tumbuhan. Tumbuhan vaskular ini ia mempunyai akar, batang dan daun yang nyata. Bagi tumbuhan tanpa vaskular pula, ia merupakan tumbuhan yang ringkas dan kecil tanpa sistem vaskular. Okey, seterusnya kita lihat pula tentang tumbuhan. Tumbuhan dia terbahagi kepada 2 kumpulan, iaitu tumbuhan yang berbunga dan tumbuhan yang tidak berbunga. Okey, seterusnya bagi tumbuhan yang berbunga, ia menghasilkan bunga. Bunga ni akan menjadi buah dan akan menghasilkan biji benih. Setiap biji benih ia mempunyai cotyledon. Apa dia cotyledon ni kita pelajar? Cotyledon ni ialah simpanan makanan untuk biji benih tu bercambah nanti. Biji benih yang mempunyai 1 cotyledon kita panggil monocotyledon. Manakala bagi biji benih yang mempunyai sepasang cotyledon pula kita panggil dicotyledon. Seterusnya, bagi tumbuhan monokular. Tumbuhan monokular ni pelajar, ia mempunyai 1 cotyledon. Urat daun dia selari. Kebanyakan pokok monocotyledon, ia berbatang lembut. Ia mempunyai akar yang serabut. Boleh pelajar bagi tahu cikgu apa dia contoh tumbuhan monocotyledon? Ya, contoh tumbuhan monocotyledon ialah pokok jagung, padi dan juga rumput.
Seterusnya pelajar, bagi tumbuhan dicotyledon pula. Tumbuhan dicotyledon ni, dia mempunyai 2 cotyledon. Okey, dan urat daunnya pula jejala. Kebanyakan pokok dicotyledon, batangnya berkayu ya pelajar dan berakar tunjang. Boleh bagi cikgu apa contoh tumbuhan dicotyledon? Ya, pandai. Banyak tumbuhan dicotyledon. Antaranya adalah pokok rambutan, pokok durian, pokok jambu dan juga pokok bunga ros. Seterusnya, pelajar, mari kita lihat pula tumbuhan yang tidak berbunga. Tumbuhan yang tidak berbunga terbahagi kepada 3 kumpulan utama, iaitu lumut, paku pakis dan konifer. Okey, kita lihat kumpulan lumut. Kumpulan lumut ni dia membiak dengan menghasilkan spora dan ia merupakan tumbuhan tanpa vaskular. Okey, seterusnya kita lihat kumpulan paku pakis. Paku pakis ni ia membiak dengan menghasilkan spora dan ia merupakan tumbuhan vaskular. Okey, seterusnya bagi kumpulan konifer. Bagi pokok-pokok kumpulan konifer, ia membiak dengan menghasilkan spora dan ia merupakan tumbuhan vaskular, iaitu dia ada akar, batang dan juga daun yang nyata. Seterusnya pelajar, sekarang cikgu nak kupaskan pula tentang kekunci dikotomi. Apa dia ya kekunci dikotomi pelajar? Pernah dengar tak sebelum ni? Jom cikgu huraikan apa yang dimaksudkan dengan kekunci dikotomi. Kekunci dikotomi ni digunakan untuk mengenal dan mengelas organisma secara sistematik berdasarkan persamaan dia dan perbezaan dia. Kekunci dikotomi dia dibina daripada beberapa siri kuplet. Kuplet ni terdiri daripada 2 penyataan ciri-ciri organisma yang tertentu. Okey, seterusnya pelajar, di sini cikgu nak bagi satu contoh bagaimana cara untuk kita membina kekunci dikotomi. Bagaimana ya pelajar nak bina kekunci dikotomi? Okey, pertama kita perhatikan ciri-ciri punya bagi haiwan-haiwan yang ditunjukkan di dalam slide ni. Okey, cuba pelajar tengok. Apakah ciri-ciri sepunya bagi haiwan arnab, siput, ular, lintah dan juga burung? Okey, seterusnya kita lihat ciri-ciri bagi organisma ini. Arnab, dia bertulang belakang. Dia melahirkan anak dan bernafas menggunakan peparu. Okey, bagi ular pula, ia bertulang belakang dan badan dia bersisik. Ular ni bertelur. Seterusnya, bagi siput pula, apa dia ciri-ciri sepunya bagi siput? Ya, siput dia tidak bertulang belakang, bertelur dan badan yang tidak bersegmen. Seterusnya, kita lihat kumpulan bagi burung pula ya pelajar. Burung ni dia bertulang belakang, bertelur dan bernafas menggunakan peparu. Dan akhir sekali kita lihat lintah. Kenal tak pelajar lintah? Okey, lintah ni dia tidak bertulang belakang. Lintah bertelur dan tidak badannya bersegmen. Ingat pelajar, lintah ni badannya bersegmen. Okey, seterusnya jom kita bina kekunci dikotomi. Apa yang perlu kita buat? Mula-mula sekali
Ya pelajar, kita bina sepasang kuplet yang pertama daripada ciri-ciri sepunya haiwan-haiwan tadi. Kita kena fikir apa ciri-ciri sepunya bagi haiwan seperti arnab, ular, burung. Apa dia? Ya, arnab, ular, burung bertulang belakang. Seterusnya, kita lihat pula ciri sepunya bagi siput dan lintah. Apa ciri sepunya bagi dua-dua ni? Pandai. Siput dan lintah pula tidak bertulang belakang. Okey, seterusnya kita dah dapat sepasang kuplet. Yang pertama kita, apa dia pelajar-pelajar sepasang kuplet yang kita buat tadi? Pandai. Sepasang kuplet kita yang pertama adalah yang bertulang belakang dan yang tidak bertulang belakang. Okey, macam mana kita nak buat kekunci dikotomi? Mula-mula sekali kita tulis kekunci dikotomi di penjuru kanan bahagian atas. Kemudian kita tulis nombor 1 A bertulang belakang. Yang bertulang belakang kita tulis pergi ke nombor 2. Dan yang tidak bertulang belakang kita tulis kurungan B tidak bertulang belakang pergi ke nombor 3. Seterusnya, sekarang kita boleh fikir kuplet kita yang kedua. Apa ciri-ciri sepunya bagi dan kuplet yang kedua ni? Kita perlu fikir persamaan dia dan perbezaan dia ya pelajar. Apa persamaan? Apa perbezaan? Jadi, yang kedua ni kita boleh katakan ia beranak dan bertelur. Okey. Haiwan manakah yang beranak? Dan haiwan manakah yang bertelur? Ya, pandai. Arnab melahirkan anak. Jadi, kita tulis nombor 2 kurungan A beranak. Iaitu arnab. Dan kita tulis B kurungan bertelur pergi ke nombor 4. Seterusnya pelajar, kita kena fikir sepasang kuplet yang ketiga. Apa dia perbezaan antara siput dan lintah? Kita perhatikan ciri-ciri yang kita bina tadi. Ya, mempunyai cengkerang dan yang tidak mempunyai cengkerang. Yang mempunyai cengkerang ialah siput dan yang tidak mempunyai cengkerang ialah lintah. So, macam mana kita nak letakkan perkataan bercengkerang dan yang tidak bercengkerang tu di dalam kita kekunci dikotomi kita? Okey, jadi kita tulis nombor 3 kurungan A mempunyai cengkerang seperti siput. Okey, dan kita tulis B tidak mempunyai cengkerang iaitu lintah. Okey, seterusnya akhir sekali kita ada 2 ekor haiwan lagi iaitu burung dan ular. Jadi kita kena bina sepasang kuplet yang keempat. Apa ciri sepunya yang boleh kita bezakan antara 2 haiwan ni ya pelajar? Okey, kita kena fikir tentang apa? Perbezaan dan juga persamaan. Ya, pandai. Berbulu pelepah dan yang tidak berbulu pelepah. Yang berbulu pelepah ialah burung dan yang tidak mempunyai bulu pelepah ialah ular. Jadi, macam mana kita nak tulis? Kita tulis nombor 4 kurungan A berbulu pelepah iaitu burung. Dan kita tulis B tidak mempunyai bulu pelepah. Apa dia? Ular. Ya. Seterusnya, sekarang telah siap kekunci dikotomi bagi haiwan-haiwan ini. Kita lihat
Kekunci dikotomi nombor 1A bertulang belakang pergi ke nombor 2. B tidak bertulang belakang pergi ke nombor 3. Nombor 2A beranak. Beranak ialah arnab dan B bertelur. Bertelur dia ada 2. Jadi kita tulis pergi ke nombor 4. Dan yang ketiga, A mempunyai cengkerang. Yang mempunyai cengkerang siput dan yang tidak mempunyai cengkerang ialah lintah. Dan yang keempat, mempunyai bulu pelepah iaitu burung dan yang tidak mempunyai bulu pelepah ialah ular. Ya, sekarang telah siap kita punya kekunci dikotomi. Faham tak pelajar-pelajar macam mana kita nak bina kekunci dikotomi? Mudah kan? Ya, memang mudah untuk kita siapkan kekunci dikotomi sekiranya kita tahu tentang ciri-ciri sepunya dan juga ciri-ciri persamaan, perbezaan antara haiwan-haiwan tersebut. Seterusnya, pelajar yang cikgu kasihi. Sekarang, cikgu bagi satu lagi contoh berkaitan dengan kekunci dikotomi. Boleh ya? Okey, soalannya diberi 5 tumbuhan. Maaf pelajar, diberi 4 tumbuhan dalam gambar foto 1. Perhatikan dan senaraikan perbezaan antara tumbuhan tersebut. Okey, kemudian kita bina satu kekunci dikotomi untuk mengenal pasti tumbuhan tersebut. Apa yang cikgu ajar tadi, pelajar? Macam mana kita nak bina kekunci dikotomi? Ya, pertama kita kena perhatikan ciri-ciri sepunya. Ciri-ciri sepunya bagi tumbuh-tumbuhan berikut adalah pokok jagung, pokok lumut, paku pakis dan juga pokok bunga matahari. Seterusnya, kita perhatikan pokok bunga matahari. Apa dia ciri sepunya bagi pokok bunga matahari? Ciri-ciri bagi pokok bunga matahari adalah tumbuhan berbunga dan tumbuhan dicotyledon. Okey, seterusnya kita lihat pula pokok paku pakis. Pokok paku pakis ialah tumbuhan vaskula. Tumbuhan tidak berbunga dan ia membiak melalui spora. Okey, jadi kita lihat pula pokok jagung. Apa ciri-ciri bagi pokok jagung? Kita dah belajar tadi tentang tumbuhan yang dikenali sebagai pokok jagung ni tuan pelajar. Okey, iaitu tumbuhan vaskula, tumbuhan berbunga dan monocotyledon. Seterusnya, kita lihat pula lumut. Lumut merupakan tumbuhan vaskula. Lumut dia ialah tumbuhan yang tidak berbunga. Okey, seterusnya kita boleh bina kekunci dikotomi kita. Okey, apa langkah kedua yang boleh kita buat? Selepas kita cari ciri-ciri bagi setiap haiwan, tumbuhan tadi pelajar. Mula-mula kita bina sepasang kuplet yang pertama berdasarkan ciri-ciri sepunya. Okey, pokok jagung dan pokok matahari adalah tumbuhan berbunga. Dan kita lihat pula seterusnya iaitu pokok paku pakis dan lumut. Ciri-ciri sepunya bagi pokok paku pakis dan lumut adalah tumbuhan yang tidak berbunga. Okey, seterusnya pelajar, bila kita dapat sepasang kuplet kita yang pertama berbunga dan yang tidak berbunga. Jadi, kita tulis kekunci dikotomi. Yang berbunga, kita tulis pergi ke nombor 2. Dan yang tidak berbunga, kita tulis pergi ke nombor 3. Okey, seterusnya,
Sekarang kita fikir pula pelajar, apa kuplet yang kita nak berikan kepada kuplet yang kedua ni. Monocotyledon dan dicotyledon. Pokok jagung adalah monocotyledon dan pokok bunga matahari adalah pokok dicotyledon. Macam mana kita nak tulis? Ya, kita tulis nombor 2A, monocotyledon, pokok jagung. Dan kita tulis B, dicotyledon, pokok bunga matahari. Okey, seterusnya kita bina pula sepasang kuplet yang ketiga. Kita kena fikir apa perbezaannya antara paku pakis dengan lumut. Apa perbezaan dia? Apa persamaan dia? Okey, untuk membuat sepasang kuplet yang ketiga, kita kena fikir apa perbezaan antara paku pakis dengan lumut. Ya, tumbuhan vaskular dan tumbuhan yang bukan vaskular. Tumbuhan vaskular ialah paku pakis dan tumbuhan yang bukan vaskular ialah lumut. Jadi bagaimana pelajar untuk kita tulis? Kita tulis nombor 3 kurungan A, tumbuhan vaskular, iaitu paku pakis. Dan kita tulis B kurungan tumbuhan bukan vaskular, iaitu lumut. Seterusnya, kita dah bina kekuci dikotomi, iaitu nombor 1A berbunga pergi ke nombor 2. B tidak berbunga pergi ke nombor 3. Okey, nombor 2A monocotyledon. Okey, iaitu pokok jagung. Dan dicotyledon ialah pokok bunga matahari. Nombor 3A tumbuhan vaskular, pokok paku pakis, dan B tumbuhan bukan vaskular, lumut. Bagaimana pelajar? Mudah kan untuk membina kekuci dikotomi? Ya, ini adalah contoh kekuci dikotomi. Jadi, cikgu sangat berharap pelajar-pelajar boleh faham dan boleh membina kekuci dikotomi sendiri ya, berdasarkan ciri-ciri sepunya yang telah pelajar pelajari tadi. Okey, seterusnya, sebagai kesimpulan, kita di penghujung tajuk ini ya pelajar, kita lihat apa dia kesimpulan dia, iaitu organisma ini terdiri daripada dua kumpulan, iaitu haiwan dan juga tumbuhan. Haiwan terbagi pada dua. Apa dia? Vertebrata dan invertebrata. Dan tumbuhan pula ialah tumbuhan berbunga dan tumbuhan yang tidak berbunga. Okey, seterusnya pelajar-pelajar, kita telah mengulang kaji dan mempelajari perihal dan juga pengelasan organisma. Cikgu amat berharap pelajar-pelajar dapat menguasai dan mengingatinya dengan baik. Cikgu doakan semoga semua pelajar berjaya dan cemerlang. Dan akhir sekali, cikgu mohon maaf sekiranya ada yang pelajar tidak faham. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.